بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan, seperti biasa kita mulakan terlebih dahulu dengan kitab yang pertama kita, iaitu kitab Sulamus Sibyam, jilid yang pertama ni. Kita akan masuk tajuk baru tajuk baru. Tajuk baru, hakikat air mutlak dan huraiannya. Selepas kita dah bincang tajuk tata cara mandi, tata cara wudu, mandi. Kemudian sebelum kita nak masuk tajuk tayammum, kita akan bincang pengenalan air di dalam sistem agama kita ataupun dalam sistem mazhab kita. Hakikat air. Ini penting tuan-tuan untuk kita kenal pasti air yang dibenarkan untuk digunakan dalam bersuci. Sebab kita dah belajar tata cara bersuci, tata cara mandi wajib, mandi sunat dan juga mengambil wudu. Maka kita nak tahu jenis air yang sah digunakan untuk bersuci. Itu kita kena tahu. Barulah kita guna air yang sah. Silap kita guna air menyebabkan bersuci kita tidak sah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan. Syahdan ni tanbihun, peringatan. Macam biasa tuan-tuan, peringatan. Apabila dia guna syahdan, tujuannya untuk nak beritahu kepada kita bahawa tajuk yang kita nak bincang ini adalah tajuk yang penting dalam agama. Sebab tu dia mula dengan syahdan. Syahdan ni tanbihun liman ay haza munabbihum liman ghafala. Ini satu peringatan bagi mereka yang lupa ataupun lalai ataupun kurang cakna tentang hukum syarak ini, tentang hukum yang nak bincang ini, itu hukum air. Itu di syahdan bahasa Aceh. Tiada harus, ini haram, dan tiada sah. Bukan saja tiada sah tapi haram. Mengangkat hadas, ini menghilangkan hadas, dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis, ini membersih najis, melainkan dengan air yang mutlak sahaja. Kalau kita guna air lain tidak sah, bahkan haram. Itu dia panggil tiada harus, ini haram. Dan tidak sah menggunakan air lain, melainkan hanya dibenarkan air mutlak sahaja. Sebab tu kita kena kenal mana air mutlak, supaya kita bersuci, hukum bersuci kita itu sah, dan ada pahala, bukan tidak sah yang haram. Itu dipanggil tiada harus di sini dengan mana haram. Haram kita menggunakan air lain bersuci, kerana peruntukan dalam peraturan bersuci dan agama kita, alat yang dibenarkan hanya air mutlak sahaja. Ertinya, baik, kita nak kenal air mutlak tuan-tuan. Dan kitab kita ni dia tak ikut dia punya struktur seperti kitab-kitab lain. Dia terus secara langsung saja.
Sebab tu dia terus air mutlak. Dia tak bilan ikut struktur asal. Kalau struktur asal dia akan bilan kategori air, contoh air, nama air, contoh air. Itu dia punya struktur tajuk air. Jadi kini dia skip lah. Oleh kerana kitab kita ini bukan fokus kepada tajuk bersuci, tapi tajuk ataupun kitab yang kita bincang ni kitab protokol sembahyang. Cuma pendekatan pengarang kita ini dia combine. Dalam protokol sembahyang itu dia masukkan terus sistem bersuci. Dia tak asinkan. Kalau kitab lain dia asinkan topik pertama ataupun tajuk pertama dalam sistem agama kita bab bersuci. Dia panggil sistem bersuci dulu, baru masuk sistem ibadat. Ibadat habis 4 rubuk. Lepas ibadat 4 rubuk terus kepada sistem muamalat. Habis muamalat 20 lebih tajuk tu, baru masuk sistem kekeluargaan, munakahat. Habis sistem kekeluargaan, baru masuk sistem jenayat, perundangan dalam negara. Itu dia punya komponen dalam agama. Tapi kitab kita ni dia tak separate, dia combine terus. Dia nak cerita sembahyang, kemudian dia terus yang ada kaitan dengan bersuci dia akan masuk. Sebab tu dia tak susunan dia tak ikut struktur yang asal. Kalau struktur yang asal tuan-puan, kita nak bincang ini ialah kategori air yang pertama. Sebab kategori air dalam sistem agama kita ataupun sistem mazhab kita, dia terbahagi kepada 3 kategori air asasnya. Yang 4 itu dia duduk kategori pertama. Sebab kategori pertama ada 2 air. Sebab tu kita kategorikan 3. Kategori pertama dia panggil air yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain. Itu dia panggil air martabat yang pertama. Kategori ini tuan-puan bukan kita saja-saja kategori, tak. Ini Allah Ta'ala yang menurunkan air mengikut standard. Standard itu standard siapa? Bukan kita. Standard dalam agama. Allah yang memberikan air ini mengikut standard. Sebab itu standard air dan agama dia ada 3 sahaja. Yang 4 itu musyammas, masih berada pada standard pertama. Standard pertama apa dia? Martabat pertama ialah air yang paling tinggi dalam agama. Air yang paling tinggi dalam agama ialah kategorinya dipanggil air yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain. Dipanggil tahirun, muttahirun. Dia ada 2 keistimewaan Allah berikan kepada air ini. Sebab itu dia duduk martabat pertama. Dia duduk standard yang pertama. Dan standard inilah, air yang berada pada standard inilah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang lain tak boleh. Lepas tu kita kena kenal mana air yang berada pada standard pertama. Jadi standard pertama ni tuan-puan, kategori pertama ini suci pada dirinya, 1 keistimewaan, dan menyucikan yang lain, 1 keistimewaan. Jadi Allah berikan 2 power pada dia, 2 kuasa yang ada pada dia. Kuasa boleh diri dia suci, boleh minum, dan dia boleh menyucikan yang lain. Apa maksud menyucikan yang lain tuan-puan? Iaitu dia ada 2 peranan. Air ni tuan-puan dalam agama dia hanya berperanan 2 di sisi agama, yang lain tak apa. Peranan apa? Mengangkat hadas, untuk menghilangkan hadas yang ada pada badan kita. Itu kena guna air ini. Air lain tak boleh menghilangkan hadas. Peranan air yang kedua, maksud menyucikan air itu, dia boleh menghilangkan najis ataupun membersihkan najis. Adapun selain daripada tu, kita tak perlu guna standard ini. Untuk minum mutaghayyir boleh, untuk basuh kotoran mutaghayyir boleh, tak perlu air standard pertama. Nak basuh baju tuan-puan, baju itu daki saja, tak ada najis pun, maka boleh kita guna air mutaghayyir, tak perlu guna air mutlak. Nak basuh kaki yang tidak ada najis di kaki, boleh kita guna air standard yang kedua. Macam kita duduk basuh baju kita yang daki-daki penuh ni,
Guna air mutaghayyir, air yang bercampur dengan sabun, air yang bercampur dengan soflan dan sebagainya. Boleh. Kenapa? Kerana bukan untuk menghilangkan najis. Jadi tak perlu kita memilih air yang pertama. Itu peranan air dan agama. Peranan air yang pertama dipanggil suci pada diri dan boleh menyucikan yang lain, iaitu menghilangkan hadas dan juga membersih ataupun menyucikan najis. Baik. Kategori ni kita nak bincang hari ni, kategori pertama. Nama. Apa nama air yang berada pada kategori pertama? Dia ada nama air. Kategori dia tahirun mutahhir, itu kategori, itu martabat, itu standard. Nama air yang berada pada standard pertama ini ialah mutlaq. Itu nama dia. Jangan bertukar. Mutlaq tu nama, bukan contoh lagi, bukan. Contoh air mutlaq lain. Contoh air mutlaq banyak. Biar kita kena nama dulu. Jadi nama air yang berada pada standard pertama ialah mutlaq. Dia panggil ma'un mutlaqun. Air yang mutlaq. Kita nak bincang nama dulu. Contoh, kita akan beri contoh. Ada 7 contoh. Baik. Apa maksud mutlaq? Supaya kita faham, ini mutlaq. Ini air teh ni bukan mutlaq. Air kopi bukan mutlaq. Ni teh tarik ni bukan mutlaq. Sebab tu dia tak boleh basuh kencing, tak boleh basuh najis, tak boleh ambil wuduk. Kenapa? Kerana dia air bukan mutlaq. Mutlaq ni tuan-puan, sebelum kita baca makna dia, kita faham bahasa kita dulu. Kemudian kita akan baca makna dia. Bahasa kita tuan-puan, mutlaq ini ialah air semata-mata air. Itu mutlaq. Asal mutlaq ni bebas. Air yang bebas daripada sebaran bentuk nisbah yang kekal. Itu bagi mutlaq asalnya. Maknanya tuan-puan, mutlaq inilah semata-mata air yang tidak dinisbahkan kepada nisbah yang lain dalam bentuk nisbah secara kekal. Itu makna mutlaq. Dia ada nisbah tapi bukan nisbah kekal, nisbah sementara. Ada nisbah. Kalau nisbah sementara tak apa, dia mutlaq. Yang bukan mutlaqnya ialah nisbah kekal. Mana contoh tuan-puan? Contoh. Kalau nisbah itu nisbah sementara, itu tetap mutlaq. Di asal mutlaq ni air bebas tanpa nisbah kepada nisbah yang kekal. Mana contoh? Air telaga. Air nisbah kepada telaga. Kan telaga dengan air itu nisbah yang sementara, bukan nisbah kekal. Kenapa dipanggil sementara? Nisbah merujuk pada tempat. Oleh kerana tempat kita ambil dalam telaga, kita pun panggil air telaga. Itu dipanggil nisbah sementara. Nisbah kerana koi makan, nisbah yang merujuk pada tempat. Air laut, nisbah pada laut. Air perigi, itu apa ni, paip, nisbah kepada paip. Itu nisbah sementara, nisbah yang boleh terasing di antara air dengan telaga. Apabila kita masuk dalam botol ni tuan-puan, orang dah tak panggil air mata air, walaupun sumber dia adalah daripada mata air, tapi orang panggil air saja. Hilang nisbah dia. Nisbah dia ni, ini air yang diambil daripada sumber mata air, dipanggil air mata air. Apabila kita ambil, masukkan dalam gelas, kita panggil air saja, hilang qaid dia, hilang nisbah dia. Itu dipanggil nisbah sementara. Ambil air dan telaga tuan-puan, masuk dalam gelas. Kawan kita pergi rumah kita, orang dulu kan telaga belakang rumah, paip belum ada. Dia kata dah dahaga lah, boleh dah ambil air. Kita masuk dapur tuan-puan, kita ambil air. Ambil air dan telaga, masuk dalam gelas, hulur pada kawan kita. Kita tahu, ambil air. Hilang telaga. Dia pegang, air apa? Air. Hilang telaga. Ni air, kata nak air. Nampak tak? Inilah air.
yang tidak ada hilal dan qaid. Itu maksud mutlak, bebas daripada nisbah secara kekal. Dia hanya ada nisbah, tapi nisbah itu sementara, tak menghilangkan mutlak dia. Tapi ada jenis air yang nisbah kekal, tak boleh hilang nisbah tu. Mana dia? Teh. Air apa? Air teh. Ini nisbah kekal. Ini qaid lazim, bukan qaid munfa', qaid lazim. Nisbah teh ni tuan-puan tak boleh asim nama. Kalau asim teh, orang tak kenal nama teh, tak kenal air. Kita minta order, tuan-puan, order dengan kawan kita pergi kedai teh tarik satu, dia pun bawa air putih. Kita kata teh apa ni? Nak panggil teh tarik apa macam ni? Tak boleh. Itu bukan teh, bukan air teh. Dia kena bawa teh tarik betul. Dia pun bawa teh tarik pekak, siap tarik. Ni baru dia. Ini baru teh tarik. Teh, air, teh tak boleh pisah. Nisbah teh dengan air tak boleh pisah. Bila nak pisahkan dia, kena tambah air banyak sehingga putih, hilang teh, baru ketika itu dia bercerai. Itu nisbah yang kekal. Tak boleh asin di antara teh dengan air. Orang tak kenal kalau tak panggil teh, kena panggil air teh. Orang tak kenal. Nak pastikan orang kenal diri air ini, kena nama dia teh, air teh. Itu bukan air mutlak. Itu mutlak, tuan-tuan. Habis. Baik, tengok makna sebelum kita bagi contoh. Dia ada struktur dia 3 je, tuan-tuan. Pertama kategori, yang kedua nama air, yang ketiga contoh. Kalau 3 ni tahu ikut struktur, insya-Allah expert lah kita, pakar dalam bab air, bab bilan air. Ini kalau tak tahu struktur ni, tuan-puan, berterabur. Orang kata air teh tu air apa? Air mutlak? Tak, dia kata bukan air mutlak. Lepas tu air apa? Mustamal. Teruk sangat nak kata mustamal. Air mata najis tak? Lepas tu air apa? Dia pun tak tahu air teh duduk kategori mana. Air telaga? Air telaga air mutlak lah. Pandai. Air telaga air mutlak. Contoh air mutlak apa dia? Contoh air mutlak air telaga lah. Okey lah. Tapi tak boleh beza. Kenapa tak boleh beza, tuan-puan? Dia tak tahu martabat air mengikut struktur yang betul. Itu kalau kita belajar ikut struktur yang betul, insya-Allah dia tak akan keliru. Mana kategori air, mana contoh nama air, mana contoh. Nanti akan clear. Baik, kita tengok makna dulu sebelum contoh. Erti air mutlak ini, air semata-mata. Air semata-mata. Tiada qaid yang lazim. Ini bahasa akademik, tuan-tuan. Semata-mata air, tiada qaid yang lazim ni bukan nisbah yang kekal. Lazim ni mana kekal. Qaid ni nisbah, bukan nisbah yang kekal. Walaupun ada nisbah sementara, air telaga, nisbah pada telaga, itu nisbah merujuk pada tempat. Laut merujuk pada tempat. Sekejap aja nisbah dah masuk dalam gelas, tak ada dah laut. Masuk dalam gelas dah hilang dah telaga. Itu dia panggil tiada qaid yang lazim, bukan nisbah yang kekal. Dia panggil nisbah sementara. Boleh. Habis, tuan-puan. Itu maksud mutlak, iaitu kesimpulan dia apabila orang tanya kita apa dia makna mutlak ni. Air semata-mata air yang bukan nisbah secara kekal. Kalau nisbah sementara tu okey, dia tak menghilangkan mutlak dia. Mutlak. Mutlak ni banyak, tuan-puan, penggunaan mutlak dalam agama banyak. Air ada mutlak, sembahyang ada mutlak. Sembahyang sunat mutlak sama. Sembahyang sunat mutlak. Maksud apa tu? Maksud sembahyang yang tidak dinisbahkan kepada sebab, tidak dinisbahkan kepada waktu, bebas. Kita boleh buat bila-bila masa. Dia tidak ada masa. Bukan kerana sebab, bukan kerana masa. Boleh buat bila-bila, asalkan jangan waktu tahrim.
Asalkan jangan waktu haram. Sunat mutlak tak boleh buat pada waktu yang tahrim, yang haram. Itu dipanggil mutlak. Maknanya tidak ada keterikatan dengan sebab dan tidak ada keterikatan dengan masa. Boleh buat lepas zuhur, boleh buat lepas maghrib, boleh buat lepas isyak. Asalkan kita rajin, rasa teringat dengan Allah Ta'ala, maka buatlah sunat mutlak berpuluh rakaat pun boleh. Buat dua. Dia tidak ada, dia panggil unlimited, tidak ada had rakaat, tidak ada had bilangan rakaat yang tertentu. Antara sunnah yang tidak diperuntukkan dalam peraturan sembahyang bilangan rakaat ialah sunat mutlak. Beribu pun boleh. Sebab tu kalau tuan-tuan baca hadis, kalau tak faham sunat mutlak ni, pelik kita baca hadis. Hadis dalam kitab mutlak pun ada. Muka surat awal tu, muka surat 4 itu dia akan bincang, ataupun muka surat 3 itu dia akan bincang berkaitan kelebihan orang menuntut ilmu. Kelebihan orang menuntut ilmu. Nak bandingkan orang menuntut ilmu satu bab. Man ta'allama baban minal ilmi. Siapa yang menuntut ilmu satu bab, niatnya untuk beramal dan untuk sebarkan kepada orang lain, Nabi sebut lebih baik daripada apa? Daripada dia sembahyang min 500 raka'atin raka'ataha. Lebih baik pahalanya daripada 500 kali rakaat. 500 rakaat. Daripada orang yang melakukan 500 rakaat, lebih baik lagi, pahala besar lagi orang yang duduk dalam majlis ilmu, niatnya untuk beramal dengan ilmu dia, untuk sebarkan orang lain, kepada orang lain. Dalam hadis yang kedua, dia bawa 2 hadis. Nabi sebut riwayat lain min 1000 rakaat. Lebih baik daripada 1000 rakaat yang dirokokkan dia. Maknanya nampak sekaligus macam khilaf, tapi ulama kata sebenarnya dia bukan khilaf. Khilaf hanya pada zahir, tetapi hakikat tak khilaf. Kenapa? Kerana 500 rakaat dengan 1000 rakaat ini, dari sudut pahala, tinggi rendah pahala, orang yang niatnya lagi bagus, lagi tinggi pahala sembahyangnya. Walaupun 1000 rakaat, lebih baik lagi orang duduk man ta'allama baban minal ilmi liya'malu, apa nama ni, untuk beramal dengan dirinya dan untuk sebarkan pada orang lain, walaupun dia belajar satu bab. Maka kita heran, apa jenis sembahyang siapa 500 rakaat ni? Apa jenis sembahyang siapa 1000 rakaat ni? Maka ulama kata apa? Ini adalah sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak boleh beribu rakaat pun boleh. Dia ada seorang sembahyang sunat mutlak 1000 rakaat. Ada orang duduk belajar ilmu tak sampai sejam pun, maka lebih baik, lebih besar pahala belajar ilmu fardu ain dengan niat yang betul berbanding orang yang sembahyang sunat mutlak. Itu hadis tu tuan-tuan merujuk kepada sunat mutlak, bukan sunat lain. Habis. Itu penggunaan mutlak. Dalam ayat ada mutlak, dalam sembahyang pun ada mutlak. Settle. Habis. Maka tu dia nak tafsir qaid. Maka qaid yang lazim itu, ini nisbah ada 2. Ada nisbah sementara, ada nisbah kekal. Ada qaid lazim, ada qaid munfak. Munfak ni qaid sementara. Munfakun tu sementara, qaid lazimun kekal. Qaid lazim, qaid yang kekal, nisbah kekal, tak boleh bercerai. Bercerai tak kena ayat apa. Tapi kalau qaid munfak, qaid yang sementara, orang kenal, tak sebut pun tak apa. Dia nak cerita ni mana qaid lazim, mana contoh qaid kekal, nisbah kekal. Maka qaid yang lazim, maka nisbah yang kekal. Kekal ini tak dapat kita kenal tanpa kita sebut nama. Seperti air gula. Apabila kita bubuh ni air mutlak ni tuan-tuan.
Ni mutlak. Kita buka air ni, kita masuk gula. Masuk gula yang banyak, kita kacau sehingga bertukar status jadi air gula. Tak boleh sebut air saja, dah hilang dah air, dah kena sebut gula. Gula dengan air itu dia panggil nisbah yang kekal. Sebab apa? Sebab tak boleh tak nama gula, orang tak kenal air apa. Dia tak boleh tak sebut nisbah dia. Kalau tak sebut, orang tak kenal. Kerana banyak sangat gula kita masuk, bertukar dah jadi air gula. Ataupun yang kedua, air teh, tu qaid lazim. Dan air kopi. Ini dia kata, ini qaid nisbah ni lazim, kekal. Kekal itu selama, yakni selagi mana belum hilang berubah air dengan sendirinya. Ini dia nak cerita pula air qaid kekal, nisbah kekal. Kita akan panggil panggilan berdasarkan nisbah yang kekal itu selama mana dia tak bertukar status. Walaupun dia asalnya air mutlak, dia bertukar status kepada air kopi, kemudian kita akan panggil air kopi itu selama mana dia tak berubah status dia. Kalau berubah status dia, barulah hilang kopi, kita akan panggil air. Maknanya dia boleh kembali balik kepada air mutlak balik dengan beberapa cara. Itu kita akan bincang detail lagi dalam kategori kedua. Sebab kategori kedua ni air yang bertukar status mutlak menjadi air mutaghayyir, dengan masuk suatu yang suci, dan dia ada cara untuk kembalikan mutlak balik. Dia ada cara. Air kopi, macam mana cara untuk kembali kepada mutlak balik, kembali kepada martabat pertama balik, dengan beberapa cara. Ini secara tak langsung dia sebut. Satu caranya ialah dia panggil secara perubahan secara natural, tanpa masukkan air, tanpa kita tambah air lain. Tak perlu tambah air lain, tetapi dia hilang kopi, dia hilang warna, rasa dan bau secara sendiri. Dengan sebab lama kita simpan. Kita ambil kopi tuan-puan, kita simpan macam ni kopi. Air teh ke air kopi tak kisahlah. Kita simpan berbulan, bertahun-tahun, basi dah kopi tu. Lama kopi tuan-puan, dia mendat kopi, dia hilang warna, dia hilang rasa, dia tak ada rasa kopi, warna hitam dah hilang, kembali putih, kembali jernih balik. Maka dia bertukar status balik, jadi air mutlak balik. Dia panggil, orang dulu panggil pun, dia panggil kita takumkan air. Kita takumkan air lama, simpan air lama, sehingga dia berubah secara natural. Maka selama belum hilang berubahnya air itu dengan sendiri. Dengan sendiri ni tak perlu tambah air, tak. Ataupun cara yang kedua, ni ada cara untuk kembali mutlak balik. Ada cara yang kedua. Apa cara kedua? Atau dengan tambah air mutlak atasnya. Kita tambah, masukkan, maksud tambah ni, masukkan air mutlak ke dalam air kopi tadi, ke dalam air teh tadi. Air teh satu jad, kita masukkan air putih, masukkan air putih, sehingga perubahan ciri air tadi, hilang ciri, hilang warna, hilang rasa kopi, hilang bau kopi, kembali putih balik, maka nama kopi hilang. Ketika itu tumpan kembali mutlak. Jadi fokus dia nak cerita apa? Dia nak cerita panggilan nama mutlak dan nama kopi yang kekal itu. Kekal itu nisbah kekal selama mana? Selama dia belum hilang nisbah.
Kalau dah hilang nisbah, hilanglah nama, kembali balik mutlak. Boleh tak nak hilangkan nisbah itu? Dah kata kekal. Ya, kekal, tapi dia boleh juga nak hilangkan. Boleh hilangkan dengan beberapa cara. Cara pertama secara natural, cara yang kedua dengan masukkan air. Masukkan air, berubah ciri dia, maka ketika itu hilanglah nisbah yang kekal tadi, kembali balik mutlak. Tu. Dan atau dengan tambah air mutlak atasnya ni, dalamnya, dalam air kopi tadi, hilang berubah. Apabila hilang perubahan, hilang perubahan ni, hilang perubahan, hilang ciri, tiga-tiga ciri, maka kembali jadi mutlak. Maka kembali jadi mutlak balik. Dan contoh yang ketiga, contoh pertama air gula, contoh yang kedua air teh, contoh ketiga air kopi. Ini contoh keempat. Dan air mustakmal, ini pun qaid yang kekal juga, mustakmal. Dia nak cerita nisbah kekal dan air mustakmal. Ini ni air mustakmal ni, ataupun qaid ni ini qaid lazim. Ini nisbah kekal. Air mustakmal ni kekal juga, tapi selama belum berhimpun jadi dua kulah. Tapi kalau kita dah masuk air lain, tumpan tambah air lain jadi dua kulah, air mustakmal itu kembali mutlak balik. Ini pun kita akan belajar akan datang dalam kategori kedua. Kategori kedua ni dia ada dua contoh, mutaghayyir dengan mustakmal. Qaid berhimpun. Yang kata kita tambah air tu, tambah air supaya hilang perubahan itu tu, dengan baran mana air. Tak kisahlah air apa pun, tak semestinya air mutlak. Asalkan air, asalkan nama air je, tak kisah air mutaghayyir, air mustakmal pun boleh, ataupun air mutaghayyir pun boleh, asalkan dia dua qolah. Air yang sedikit ni tumpan, air mustakmal sedikit, kita nak jadikan dia mutlak balik, kita tambah air sahaja. Tak semestinya kena tambah air itu air mutlak. Boleh kita tambah air mutaghayyir, boleh tambah air teh, boleh tambah air kopi, boleh tambah air mustakmal juga. Cuma kena tengok perubahan dia. Kalau tambah air tak berubah ciri, tak boleh, kena tambah lagi. Dah dua qolah air ni kuantiti, tapi masih tak berubah ciri, kena tambah lagi. Tu dia kata apa? Serta tiada berubah. Kalau berubah tak boleh. Tambah air tak berubah, barulah mutlak. Tapi kalau tambah air tetap ada ciri kopi, tak boleh, tak hilang lagi, kena tambah lagi air walaupun dah dua qolah. Tu syarat dia tiada berubah. Kalau berubah lagi kena tambah lagi, maka jadi air mutlak. Maka mustakmal itu boleh kembali air mutlak balik. Habis tumpan. Baik, bermula air mutlak itu, ni nak tengok sumber pula. Dia nak cerita ni sumber. Dia nak contoh sumber dan contoh tuan-tuan. Ni perenggam ni dia nak cerita sumber dan contoh. Baik, struktur dia kita sebut tadi apa tuan-tuan? Pertama kategori, yang kedua nama air, yang ketiganya contoh. Mana contoh air mutlak dan sumber dia. Air mutlak ni ada sumber. Air lain tak ada. Mutaghayyir pun sumber yang sama. Mutaghayyir ni sumber mutlak. Mutlak ni sumber dia. Tu. Sumber asal dia. Okey. Bermula air mutlak itu ialah, ini sumber dia, tiap-tiap air yang turun daripada langit. Jadi sumber air mutlak ada dua je tuan-tuan. Sumber air mutlak dia datang dari langit, sumber langit atas, dan dia keluar daripada bumi. Dua sumber.
sumber langit, sumber bumi. Jadi apa saja air yang turun daripada langit, semuanya contoh air mutlak. Dan apa saja air yang keluar daripada bumi, semuanya contoh air mutlak. Mudah nak ingat. Contoh air mutlak tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ingat 7 pun tak apa. Ingat sumber dia. Apa saja air yang turun dari langit, semuanya dia panggil contoh air mutlak. Contoh contoh air mutlak. Mutlak tu nama bagi air. Kalau air yang turun dari langit, mana contoh dia? Seperti air hujan. Tu. Dan air embun, atau air yang ada di atas bumi, atau yang terbit dari bumi, seperti air laut dan air sungai dan air telaga. Tu. Atas tu dia panggil takluk. Atas barang mana sifat ada ia daripada asal kejadiannya. Okey. Jadi atas barang mana sifat, maksudnya sumber dari langit dan dari bumi ni, air hujan, air embun, air yang ada di atas bumi ni, yang keluar daripada bumi ni, seperti air laut, air sungai, air telaga ni. Atas barang mana sifat, maksudnya apa sahaja ciri. Tu. Atas barang mana apa jua ciri. Ia air itu daripada asal kejadian. Asalkan asal sumber dia, tak kisah ciri apa, tetap dinamakan air mutlak. Mana contoh tuan-tuan? Contohnya air hujan. Ciri biasa air hujan warna putih. Betul tak? Warna putih kan? Ciri biasa. Tapi dia kata di sini, asalkan sumber itu sumber dari atas turun, sumber dari bawah keluar, tak kisah ciri apapun, walaupun ciri itu di luar kebiasaan. Contoh tuan-tuan, air hujan biasa putih, tiba-tiba keluar turunnya hujan warnanya merah. Jangan turun hujan warna putih hitam. Turun warna merah. Kita tadah dalam baldi kita tumpang di tengah-tengah padang, air hujan turun warna merah seperti darah, baunya hanyir seperti darah, rasanya seperti darah. Apa kita nak hukum air tadi? Kita kata ini darah. Jawab dia, memang tak faham lagi air mutlak. Kalaulah turun hujan bentuk darah tuan-tuan, dihukumkan darah bukan air, jawab dia memang tak lepas lagi berair. Tu kena tahu sumber. Batu belajar ikut sistem. Kena belajar ikut sistem, ikut struktur. Batu kita penting ikut struktur. Sumber kena tahu. Asalkan sumber itu dari atas, walaupun warna macam darah, tetap air. Bukan bukan ma'id, bukan cairan, bukan darah. Darah dia bukan jenis turun dari atas. Darah dia keluar daripada badan. Tak kisahlah badan manusia ke badan binatang, itu darah. Memang darah pun air. Proses daripada darah tu, daripada pemakanan, daripada air dan pemakanan, baru jadi darah. Tapi darah itu ialah benda yang diproses, bukan natural. Tapi air dia natural, daripada langit, daripada bumi, walaupun rupa dia seperti darah. Tu barang mana tu takluk. Atas barang mana sifat. Takluk bagi 3 sumber tadi. Takluk bagi sumber. Sumber atas, sumber bawah. Jadi air hujan tu tuan-tuan, walaupun hujan darah, dia panggil hujan darah. Hujan batu tak apa, kita faham. Hujan batu turun seketul batu tuan-tuan, kena atas kepala kita tuan-tuan, maut. Batu tu dia cair, tunggu dia cair boleh ambil wuduk. Tapi jangan ambil wuduk air dia duduk ketul tu bukan air. Tunggu ketul ais tuan-tuan kena mengalir. Orang tanya boleh tak ketul ais itu ambil wuduk? Boleh. Tapi jangan tonyoh dengan air yang tak mengalir tu. Kita tonyoh ketuk air mengalir tak? Mengalir. Maka mengalir tu sebab kita panggil air yang mengalir, boleh.
Itu bukan hujan batu, hujan darah. Kalau hujan darah tuan-tuan, itu adalah mutlak. Tak kisah ciri dia. Ciri letak tepi, yang penting sumber. Tu. Habis. Atau ni atau kata asal kejadian. Daripada asal kejadian. Asal kejadian tu dia natural, memang dia keluar daripada atas. Dia keluar daripada atas, dia turun daripada atas, dia keluar daripada bumi. Sama juga tuan-tuan. Kalau bumi pun, tengok contoh. Atau sebab lama bertakunnya. Perubahan air mutlak itu sebab lama, tetap dinamakan air mutlak. Sebab lama kita simpan air itu lama, berubah bau dia, maka dia tidak menjejaskan air mutlak walaupun berubah. Nanti akan belajar ada pengecualian. Air mutlak beberapa pengecualian tetap nama air mutlak walaupun bertukar. Yang tu kena belajar kategori yang kedua dulu baru kita faham. Air hujan turun tuan-tuan, turun daripada atas, turun atas, mula-mula atas cantik putih, hujan putih, tapi dia turun ke bawah, masuk dalam longkan. Longkan kita tu ada tanah, maka berubah air itu dengan sebab tanah, sebab benda dalam longkan itu. Kita pun tadah air longkan, tadah airnya berubah warna macam selup, bau macam selup, bukan air selup, lain air, maka tetap nama air mutlak. Itu pengecualian. Akan kita akan belajar akan datang. Dipanggil air beberapa contoh air mutlak yang bertukar ciri, tetap air mutlak. Sepatutnya bertukar ciri dah jadi air mutaghayyir, tapi tetap air mutlak. Dan nak faham yang tu kena belajar air mutaghayyir dulu, kena belajar standard kedua dulu, baru kita tahu berubah yang macam mana air mutlak, berubah yang macam mana bukan air mutlak. Hari ni kita fokus air mutlak dulu. Habis. Okey, contoh terakhir tuan-tuan. Natural, nak cerita natural. Asalkan sumber atas, sumber bawah, air mutlak. Kita gali telaga, gali telaga, terpancuk air mata air. Kan air telaga ni kan dia datang daripada mata air kan. Siapa biasa gali telaga di kampung dia tahu. Orang tua-tua dulu dia cari tempat mana mata air yang subur kan. Dia ada petua dia. Mana nak gali telaga ni, tengok tanya orang lama. Orang lama ni dia tahu petua tempat yang mata air banyak. Walaupun 1-2 mata air, tapi mata air tu besar, telaga tak kering sebab mata air besar. Kita gali bertemu dengan mata air. Sebab tu orang gali telaga dalam tuan-tuan. Sebab apa dalam? Sebab dia tak bertemu mata air. Lapisan tanah yang ke-7 baru bertemu mata air. Itu tu tempat kena kambuh balik telaga tu tuan-tuan. Cari tempat lain. 7 kaki dia gali dah ada mata air dah. Ini berlapis-lapis. Tanah entah sampai 7 layer dah, kita tengok layer tanah tu. Bertukar dah. Berapa kali bertukar dah tanah tu. Tak bertemu mata air. Itu tempat tak subur tuan-tuan. Kambuh balik, cari tempat lain. Gali-gali temu mata air tuan-tuan. Mata air tak besar pun, besar ni je, tapi terpancuk keluar. Terpancuk keluar itu warna apa? Bukan warna putih. Tiba-tiba warna hitam macam kopi. Tadi warna darah, contoh lain pula. Darah pun biasa berlaku. Ini dah air keluarnya, terpancuknya air, warna air mata air itu hitam macam kopi. Kita masukkan dalam gelas, hitam macam kopi, bau pun kopi, rasa pun manis macam kopi. Kalau ada macam tu tuan, tak gaduh kaca kopi kita. Pakai ambil air telaga kita, mana tahu karamah tuan. Siapa-siapa Allah beri karamah kat dia, gali-gali mata air, gali telaga, keluar kopi. Adakah air kopi? Tak, tetap tak nama kopi. Dipanggil air mutlak. Boleh mandi wajib, mandi sunat, ambil uduk boleh. Minum lagi boleh lah, tak payah tanya boleh dan minum tak. Satu telaga tu boleh minum. Mereka cerita nak minum ni, minum air kopi, minum sat lagi nak minum air teh tarik. Bukan pasal nak minum, pasal nak ambil wuduk. Boleh dan ambil wuduk air kopi tu boleh. Tak boleh nama air kopi tu, nama air telaga, walaupun sama dengan air kopi. Kita kalau tak mengaji tuan-tuan, dia kata apa? Ni dia guna atas ni, dia guna akal dia, dia guna kepala dia. Mana boleh ni? Ini air apa ni? Ini air kopi. Air kopi kacau di dapur tu. Ni
Ini air telaga. Air telaga macam mana ustaz? Cuba ustaz rasa sebiji macam kopi rumah saya. Kopi apa? Kopi rumah saya lah. Kopi hantua. Kopi 343 rumah. 343 344 434. Cik ni umur. Saya pasal mak tua saya umur. Balik umur beli kopi tu je. Balik umur bapa mak tua saya beli kopi tu je. Orang umur dia tak boleh kopi lain. Tapi duduk di KL ni hantua lah tuan-puan. Tak nemu hanjebak. Kopi pun hantua. Dia kata tak, ni ustaz bukan air telaga ni, air kopi ni. Dia pakai otak dia tuan-puan. Kita pun betul lah, betul. Tak boleh ni, tak boleh. Kambuh telaga tu balik. Tak mengaji. Air telaga tu orang panggil air mutlak walaupun sebiji macam kopi. Kalau tak belajar tuan-puan, confirm dia tak akan jawab air mutlak. Confirm dia akan jawab air kopi. Tak boleh mandi ni air ni, tak boleh ambil wuduk air ni. Kenapa? Ini air kopi. Oh, air kopi. Sumber. Air kopi mana ada sumber? Kopi sumber mutlak juga. Ini mutlak. Tu dia panggil contoh asal kejadiannya. Maka sifat air itu 3. Ciri tuan-puan, sifat tu ciri. Maka ciri air itu 3. Mana ciri air? Pertamanya warna, dan keduanya bauan aroma, dan ketiganya taste rasa. Maka barang yang asal kejadian air tu. Ini dia nak detail. Maka tu dia panggil fa'u tafsil. Dia nak tafsilkan air yang sumber tadi tu, asal kejadian tu, natural tu, yang sumber bawah dengan sumber atas, atau sebab lama tertakunnya. Jika warnanya seperti darah, ini dia nak detail tu supaya kita clear. Jika warnanya seperti darah dan baunya seperti bangkai, gali-gali telaga, keluar mata air, pancuk mata air, warna seperti darah. Bau air telaga itu aromanya seperti bangkai, busuk seperti bangkai. Dan taste-nya, rasanya seperti garam. Masin air telaga kita. Mineral lebih. Ataupun seperti cuka sekalipun royah. Penegasan nak kata mutlak. Sah buat mengangkat hadas dan menghilangkan najis dengan dia, dengan air yang bertukar ciri tadi. Kenapa? Kerana asal kejadiannya. Kerana air itu natural, sumber dari atas dan dari bawah badan, bukan dengan suatu benda, bukan bertukar dengan benda lain. Kalau bertukar benda lain tak boleh. Kenapa ciri air jadi merah? Masuk dakwah, masuk pewarna. Itu bukan mutlak. Ini bukan masuk benda, memang keluar daripada bumi, terus air warna merah, turun daripada langit air warna merah. Itu asal. Habis tuan-puan. Baik, kesimpulan. Kita nak masuk tajuk lain dah. Kesimpulannya dah habis tuan-puan. Martabat air yang pertama, iaitu martabat air yang pertama ini, tanda air pertama suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain, iaitu boleh menghilangkan hadas, boleh mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nama air mutlak. Yang kedua, nama air ini ialah air mutlak, nama dia. Yang ketiganya contoh. Contoh dia apa dia? Contoh dia 7 tadi. Air hujan, air embun, air salji. Air hujan, air embun, air salji. Bawah pula air laut, air telaga, air mata air, dan air sungai. Air kolam apa semua spesies dia. Itu 7 yang basic, contoh dia. Dan last kali, struktur yang terakhirnya tuan-puan, ialah 4-nya ialah sumber. Kategori, nama, contoh. Yang keempat, sumber. Kenapa nak tahu sumber ni? Penting untuk jawab isu ni lah, isu ciri air yang bertukar. Sumber air mutlak hanya 2, tu sumber dari langit dan sumber dari bawah, dari bumi. Keluar dari bumi, itulah dia
air mutlak, walaupun perubahan berlaku pada air tersebut, perubahan berlaku pada ciri air tersebut, tak kisah, asalkan dia natural. Tak masuk benda lain. Kalau masuk benda lain tak boleh. Air sungai masuk benda, tak boleh. Tapi kalau air sungai memang natural, tak masuk benda pun tak apa. Sebab air sungai pun asal mata air juga. Air laut tuan-tuan, ada orang tanya, tak confident. Dia kata, ustaz, air laut ni masin macam garam, dan kita kering pun jadi garam, boleh ke? Ya, air mutlak. Sebab air laut walaupun dia masin, ciri dia bertukar, masin macam garam, tetap air mutlak. Boleh ambil wuduk, boleh mandi wajib, boleh basuh untuk bersuci. Boleh ambil air laut tuan-tuan untuk basuh kencing, boleh ambil air laut untuk basuh najis, boleh. Settle. Kita nak masuk kategori kedua sekejap tuan-tuan. Tak ada masa lagi sebelum kita break. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tanbih. Hilang nama air mutlak itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Hilang nama air mutlak dengan salah satu daripada 3 sebab. Jadi ni nak masuk kategori air yang kedua tuan-tuan. Air yang kedua, cuma dia bawa pendekatan yang berbeza. Dia sebut hilang nama air mutlak dengan 3 sebab. Sebab pertama, sebab masuk benda suci. Sebab yang kedua, mustakmal. Dan sebab yang ketiga, najis. Baik, apa martabat yang kedua tuan-tuan? Martabat yang kedua, dia ada 3 martabat saja air dalam agama. Tak banyak, 3. Kita kena tahu setiap air ni kena kelas, klasifikasi sendiri. Air teh duduk martabat mana, kopi duduk martabat mana, mustakmal duduk martabat mana, air masuk darah duduk martabat mana. 3 tu dia tak akan orang panggil apa, tak akan berada pada martabat selain daripada 3. Tak ada martabat ke-5, ke-6, ke-7, tak ada. Air kopi, air teh, semua jenis air martabat kedua. Okey, apa dia martabat kedua? Kategori air dalam Islam yang keduanya tuan-tuan, dia panggil air suci pada dirinya. Suci pada diri. Diri air tu suci, boleh minum, tapi tidak boleh menyucikan yang lain. Dia ghaira muttahir. Tahirun ghaira muttahirun. Dia panggil tahirun fi nafsih, suci pada dirinya, tapi dia tak ada kuasa untuk menyucikan yang lain. Apabila sebut tidak ada kuasa untuk menyucikan yang lain tuan-tuan, dia refer 2. Merujuk pada apa? Merujuk pada tidak boleh mengangkat hadas, tak boleh mandi wajib, tak boleh mandi sunat, tak boleh ambil wuduk. Tu maka ada 2 je. Hadas besar mandi wajib, hadas kecil wuduk, 2. Tak boleh guna air ni. Dan tidak boleh digunakan air ini untuk menghilangkan najis, membersih najis, tak boleh. Tak boleh guna air ini untuk basuh kencing, tak boleh. Basuh najis tak boleh. Basuh berak pun tak boleh. Hanya boleh minum saja. Nak basuh kain boleh. Kain apa? Kain ada daki boleh. Basuh kaki kotor boleh. Siram pokok boleh. Basuh kereta boleh. Tak payah tanya tu. Nanti siram pokok pun nak guna air apa? Basuh kereta nak guna air apa? Gunalah air apa-apa, air kopi boleh. Banyak sangat rumah kita. Tak perlu tanya. Yang perlu tanyanya ialah nak basuh kencing guna air apa? Ni tak, basuh kencing tak tanya. Basuh kencing dia hantar air mutaghayyir. Dia minum air teh tak habis tuan-tuan, kan air teh ikat tepi tu. Air teh ikat tepi, dia minumlah. Tinggallah separuh lagi. Masuk kebun, kencing. Hantar di pokok, dah lah kencing di pokok. Buat baja. Lepas tu dia basuh. Basuh apa? Basuh air tadi nak. Air tak tanya pula, boleh tak basuh air ni? Ni air ni. Dia kira air je. Air boleh minum. Takkan minum boleh, tak boleh basuh kencing. Semua guna ni. Semua guna kepala dia. Syariat bukan duduk di kepala ni. Kena tengok syariat, kena tengok sistem, kena tengok panduan.
Oh, boleh minum, mentang-mentang boleh minum tuan, boleh basuh kencing. Tak mestinya benda boleh minum boleh bersuci. Minum boleh sebab air itu suci pada dirinya, tapi dia tak boleh guna untuk basuh kencing, tak boleh guna untuk basuh najis, tak boleh sebab dia air mutaghayyir. Itu settle pertama, kategori air yang kedua, dia panggil air yang suci pada diri dia, tiada boleh menyucikan lain. Contoh tuan-puan, apa dia contoh? Contoh ada dua je. Ni tajuk ni dia panjang sikit sebab dua contoh. Contoh pertama, nama dia lah air mutaghayyir. Kena familiarkan balik tuan-puan. Tu dah hilang dah, nama air tu dah hilang dah habis. Kalau kita tak guna balik lagi huyuk. Air mutaghayyir. Kita duk panggil air kopi je. Mutaghayyir ni dia banyak pula contoh dia. Biar kenal dulu. Kopi tu air apa? Air mutaghayyir. Teh air mutaghayyir. Mutaghayyir biarlah belik lidah pun tuan. Kita cakap bahasa Inggeris kan boleh. Ini mutaghayyir spelling apa mudah saja. Hak bahasa Inggeris hak payah-payah tu kita boleh sebut. Ini mutaghayyir. Lagi tuan-puan dia ada dua nama. Mutaghayyir satu lagi muqayyad. 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 Mi qaf ya da. Muqayyadun. Air yang dinisbahkan. Muqayyad ni air yang dinisbahkan dengan nisbah yang kekal. Itu muqayyad. Mutaghayyir pula air yang bertukar. Itu mutaghayyir, air yang bertukar ciri dengan sebab masuk benda suci. Itu mutaghayyir. Bertukar daripada putih jadi kopi. Sebab apa? Sebab masuk benda suci. Kopi itu suci, gula itu suci, bertukar. Itu panggil mutaghayyir. Cuma air mutaghayyir ni ada nama pula lah. Nama kopi, nama teh, nama bandung, nama barley, mana nama. Baik, dua je. Yang pertama air mutaghayyir atau muqayyad, yang keduanya air mustakmal. Dia pendetilan dia. Mustakmal tu pula detailkan makna dia. Faham? Jadi air mustakmal dengan air mutaghayyir, dua contoh. Air mustakmal akan datang kita belajar sebab dia panjang tajuk dia. Mustakmal ni pula dia berlaku pada dua tempat saja. Hari ni kita fokus air kategori yang kedua dan contoh dulu. Baik, settle. Contoh nama. Nama martabat yang kedua tadi air mutaghayyir. Mana contoh mutaghayyir? Contoh mutaghayyir tu banyak tuan-puan. Dia akan bagi contoh air kopi, air teh semualah. Baik. Okey, kita tengok yang kata mutaghayyir tu. Nama tuan-puan, nama dan contoh semua dia akan bagi contoh. Kategori nama air itu mutaghayyir. Contoh air mutaghayyir itu dia akan bagi contoh banyak. Pertamanya, dengan sebab bercampur ia air mutlak tadi dengan satu benda. Satu benda, ain benda. Satu benda. Benda yang mana? Yang suci. Ni nak hukum mutaghayyir tuan-puan. Nak hukum air yang bertukar ciri. Mutaghayyir itu kan air yang berubah ciri. Apa sebab perubahan itu? Apa punca berlakunya perubahan? Ni sebab berlaku perubahan tu dia ada beberapa sebab dari sudut syarak. Kita kena tahu. Sebab pertama, masuk benda yang suci. Kalau masuk benda najis tuan-puan, bukan mutaghayyir, itu mutanajis, bukan mutaghayyir. Syarat pertama, benda itu suci. Kopi itu suci, gula itu suci, sirap itu suci. Itu benda suci. Yang kedua, ciri yang kedua, yan mukhalit. Mukhalit ni larut. Mukhalit tu terma, mukhalit. Lawan dia mujawir. Mukhalit ni tuan larut. Mukhalit sebati, dia larut. Benda suci yang jenis larut. Satu masuk benda suci, yang kedua larut. Apa maksud larut tu? Erti benda mukhalit tu tiada dapat dibeza, diasin akan dia, akan benda itu daripada air. Tu dia panggil larut, sebati, tak boleh beza. Gula masuk kacau-kacau, hilang gula. Kopi masuk kacau-kacau kopi, sebati kopi dan air, tak boleh terasin. Tu dia panggil mukhalit. Dan yang terkaya air daripadanya, yang terkaya air daripadanya, daripada benda,
Maksud apa? Terkaya ni, terkaya air maksudnya artinya erti terkaya air daripada benda tu. Sorry, dia terlangkau. Ertinya, erti mukhalid tadi tiada dapat dibeza akan dia akan benda tadi daripada air. Satu. Yang lain daripada tanah. Pengecualian. Tanah tak kira tuan. Tanah kalau kita larut air, masukkan tanah dalam air dia larut, tak berubah. Tanah pengecualian. Sebab itu tanah kita boleh guna untuk basuh najis mughallazah. Dia tak bertukar status. Itu pengecualian. Lain daripada tanah. Dan lain daripada garan laut. Dan garan laut. Garan laut tak apa, tak berubah air, tetap air itu jadi mutlak. Walaupun masin masuk garam tu apa masin, garam tu garam laut. Yang bukan, yang ni sifat benda yang suci. Benda yang suci tadi larut, yang pertamanya yang bukan jadi daripada air. Kalau benda tu bertakum lama jadi daripada air, perubahan air dengan sebab benda tu, tu tak apa, tu tetap air mutlak. Dan yang terkaya air daripadanya, maksud apa terkaya air daripadanya? Maksudnya boleh lepas air daripada benda tu, boleh elok. Terkaya dengan maksud elok, boleh elok air daripadanya, daripada benda tadi. Artinya yang tiada musyaqqah, dipelihara, dijaga air daripadanya. Bukan dengan sebab musyaqqah nak jaga. Tu tak apa, ni akan datang dia cerita. Kalau musyaqqah nak jaga ni tuan-puan, seperti air itu bertukar dengan sebab apa? Dengan sebab benda yang ada dalam air. Akar duduk dalam telaga, air telaga bertukar bau jadi akar, macam akar pokok jerin. Maka air telaga kita, aroma dia, bau dia seperti jerin. Itu tak apa, tak bertukar. Tu dia pengecualian tu. Dia takut kita sangka, oh ini mutaghayyir juga sebab dah berubah warna, berubah bau dia. Tak, ini perubahan yang tidak menjejaskan air. Sebab apa? Sebab sukar untuk dielakkan air dengan pokok tadi, air dengan akar pokok tadi. Mana contoh yang kata air mutaghayyir ni? Baik. Sebelum contoh tuan-puan, apa kesimpulan benda masuk dalam air yang bertukar status air mutlak kepada air mutaghayyir? Apa benda, ciri yang kita nak nilai? Pertama, benda itu benda suci. Ini ciri pertama. Kita jangan masuk semua benda kita terus hukum. Tak. Dia kena tengok ciri. Benda itu mesti menepati ciri yang diperuntukkan oleh syarak. Nanti jangan masuk benda, masuk batu, ketul batu, berubah warna air. Oh, air ini mutaghayyir. Tak. Ini kena tengok benda. Pertamanya, benda itu suci. Yang kedua, benda itu jenisnya larut dalam air. Kalau suci tak larut, tak mutaghayyir, mutlak. Dia kena suci larut. Kalau suci mujawir, bukan jenis larut, tak berubah, tetap mutlak. Contoh macam mana tuan-tuan? Ni air ni, kita ambil benda yang tak larut, ambil ketul batu, masukkan ketul batu tuan-tuan, dia bertukar air dengan sebab batu tadi, dengan sebab batu yang kotor, dia bertukar air keruh, bau pun dah lain mutlak. Tadi tak ada bau pun, warna putih, bau tak ada apa, rasa pun tak ada apa. Masuk batu, bertukar warna, bertukar bauan dia, maka tetap mutlak. Kenapa? Tidak menepati ciri yang diperuntukkan untuk perubah yang mutaghayyir. Sebab berubah mutaghayyir mesti dua ciri, mesti jenis larut. Batu tak larut, maka tak berubah. Contoh yang kedua, masuk kayu.
Kayu apa? Kayu gaharu. Kita masukkan kayu gaharu dalam ini sehingga bau satu baldi ni air dia aroma semerbak kayu gaharu. Kita cium memang sebiji gaharu. Boleh ambil wuduk? Boleh. Ini dah bertukar mutaghayyir? Tak mutaghayyir. Kenapa? Tak ikut spek. Tak ikut ciri. Kerana masuk benda suci, ya, tapi benda suci ni tak larut. Kalau tak larut bukan mutaghayyir, jadi mutlak. Okey, settle tuan-puan. Sebab itu kalau masuk tangan kita tuan-puan, biasa dak dulu-dulu orang tua-tua kata air satu baldi ni mak nak ambil wuduk jangan celup. Anak dia cakap jangan, itulah dia nak celup. Suruh celup, dia tak celup. Budak-budak ni jangan cakap jangan tuan-puan. Jangan itulah dia nak buat. Jangan. Kita duk orang Melayu duk terbiasa dengan larangan. Jangan. Larangan makruh haram. Kalau mak saya dulu tuan-puan tak baik. Dia tak elaborate tak baik itu makruh ke haram. Dia tahu orang dulu tak baik itu haram, tak baik itu makruh. Dia kata jangan kencing, jangan berjalan, jangan makan sambil berdiri, tak baik. Itu istilah orang Kelantan. Dulu-dulunya. Tak baik. Kita kata tak boleh makan sambil berdiri, makruh. Tak cakap. Dia kata jangan tipu, tak baik. Jangan bohong, tu tak baik. Tuhan marah. Jangan kencing berdiri, tak baik. Jangan makan berdiri, tak baik. Kita duduk pegang sampai hari ni, tak baik. Baik tak baik. Tak tahu makruh, tak tahu haram, tak tahu. Dia orang dulu ni larangan tu kan ada dua. Larangan bentuk muktamad haram, larangan bentuk tak muktamad makruh. Jadi larangan makruh dan haram dia simpulkan jadi tak baik buat. Menipu pun tak baik, kencing berdiri pun tak baik. Hak makruh pun tak baik, hak haram pun tak baik. Kita pun tak buat dua-dua. Itu cara dia nak didik anak umum. Bentuk umum. Satu lagi benda tu dia kata jangan duduk atas bantal, jangan. Kita nak buat lah benda jangan tu kita nak buat. Jangan celup air, dia celup. Pantam celup, buah air celup. Kalau kita tak kata jangan, dia pun tak buat pun. Dia tak tahu pun benda tu. Apabila kita pesan jangan celup mak nak ambil wuduk. Dia pergi celam tu, kita pun tak ambil wuduk. Buang air tu, ambil air lain. Kenapa? Dia kata air yang dicelup tak boleh ambil wuduk. Tak boleh itu kotor ke? Tak boleh itu najis. Tak boleh kotor tak apa. Air yang kotor boleh ambil wuduk. Air yang najis tak boleh ambil wuduk. Dia beza kotor dengan wuduk. Seluar yang kotor boleh solat, seluar yang najis tak boleh solat. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Orang dulunya, hari ni pun ada, sanggup gadai sembahyang, kes dia seluar kotor. Balik daripada ofis 4:30 keluar ofis, balik nak solat asar di rumah, kononnya seluar kotor. Sampai di rumah jam jalan tuan-tuan maghrib, dia menggadaikan solat asar. Balik di rumah dia senyum sembahyang maghrib dan qada. Seronok dia qada sembahyang. Tak tahu Jahannam menjahannamkan sembahyang satu sembahyang tuan-tuan. Nama dia dah tersenarai di pintu neraka. Baru sekali dia tinggal dah ada nama di pintu neraka. Nak padamkan nama pintu neraka, jangan bagi ada nama. Ada hadis yang mengatakan, saya tak ingat kitab mana, sekali tinggal sembahyang dengan sengaja, maka nama dia akan dicatat di pintu neraka. Kena qada, ampun minta ampun, qada minta ampun supaya Allah hapuskan nama tu. Memang tak masuk lagi nama baru. Orang kita terbiasa tuan-tuan, sebab dia istilah agama dah hilang dalam minda dia, vocabulary dia. Kotor dan najis tak boleh dibezakan. Kotor dan najis tak boleh dibezakan. Kotor najis sama, tak sama. Najis lain, kotor lain. Kotor itu boleh sembahyang, cuma tak sunat. Kenapa kotor? Daki. Kalau najis, dia kencing najis, memanglah tak boleh solat. Dia kencing, terpancuk di underwear dia.
underwear je. Bapak seluar tak najis pun. Dia dah berjaga-jaga, lepas tu pakai underwear supaya kalaulah terbabas, underwear yang pertahankan. Yang bapak seluar boleh guna lagi. Kalau anak seluar yang najis, buang anak seluar dalam tong sampah, pakai bapaknya sahaja. Solatlah dengan seluar. Ni orang kita tak sanggup tu nak solat di rumah tu, nak mandi dulu, pakai bersih. Itu sunat mandi, sunat pilih pakaian yang bersih. Itu sunat, bukan wajib. Yang wajibnya asalkan pakaian tak najis, walaupun kotor boleh. Kotor apa? Kotor daki. Kaki-kaki ni duk heret kot tanah-tanah ni, tu kotor, bukan najis. Kalau kaki seluar ni duk heret tanah, ada najis, ada tai, itu memang najis lah. Kita bukan nampak pun, tak nampak. Tu beza tu pana. Kena buka minda fiqh kita kembali balik. Sebab apa tu? Sebab vocab dalam minda kita dah hilang, dah pupuh, dah tak guna lama, berkarat habis tu empat. Tak boleh beza makruh, baik makruh haram, kotor najis, hadas najis, mustaqzar. Sebab tu basic ini kita sentiasa ulang. Beza hadas mana, najis mana, mustaqzar mana. Tiga benda sangat penting dalam isu ibadat. Yang tak boleh ibadatnya adalah hadas dan najis, tetapi kotor boleh. Cuma tak sunat. Yang sunatnya ialah clearkan ketiga-tiga. Hadas pun tak ada, najis pun tak ada, kotoran pun tak ada. Sebab itu sunat kita pakai pakaian yang bersih. Balik rumah, mana pakaian paling bersih, pakaian itulah kita ambil untuk solat. Itu yang sunatnya. Habis. Dah settle tu pana. Okay, kita dah tahu kategori, kita dah tahu nama. Air mutaghayyir, tengok contoh. Seperti dakwah. Ini contoh air mutaghayyir. Masuk dakwah tu benda yang suci, dan benda itu pula benda yang larut. Pencelup dan air mawar dan klorin dan gula dan umpamanya. Dan lagi ciri ketiga, dia ada tiga ciri semua tuan. Pertama suci, yang kedua larut, yang ketiga. Dan ketiganya lagi berubah benda itu, benda yang suci dan larut itu, mana-mana satu sifat air akan sebagai ubah yang banyak. Kena berubah yang banyak. Air kopi itu berubah yang banyak, sehingga tak boleh tak nama air kopi. Kalau berubah sikit itu tak tetap air, tak nama air kopi. Yang jadi hilang nama air mutlak, sama ada berubahnya pada hissi, pada zahir, artinya pada zahir, atau berubah pada takdiri, pada eksperimen. Wallahu a'lam. Dan hilang dan ilah nama, dan ilah hilang nama air mutlak ialah berubah yang banyak. InsyaAllah minggu depan atau akan datang minggu depan kita akan sambung dan ilah hilang nama air mutlak. Baik, kita break tuan-puan seperti biasa 20 minit. Kita akan sambung dalam pukul 11 lah biasanya. Pukul 11 tuan-puan. Dia break lama sikit, 20 minit lebih. Dia terlebih tu selalu, terkurang, terjarang.